Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada pengarah-pengarah IBG Campus, timbalan-timbalan pengarah, barisan panel Task Force KPPB dan DLO, rakan-rakan pensyarah serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua pihak, khususnya kepada pihak IPGM kerana telah memberi peluang kepada saya untuk membentangkan pengalaman dan amalan menjalankan KPPB dan DLO dalam pengajaran dan pembelajaran bagi semester 1 tahun 2022. Saya, Puan Nur Fadilah binti Abdul Jalil, sebagai Wakil Pensyarah bagi Khusus Interdisiplin EDUP 3093 dan EDUP 3103 akan membentangkan KPPB dan DLO yang telah dibangunkan bagi semester ini. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, khusus interdisiplin ini melibatkan dua khusus iaitu EDUP 3093, Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia dan EDUP 3103, Psikologi Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja. Yang mana khusus ini adalah khusus asas pendidikan yang wajib diambil oleh siswi PISMP ambilan Jun 2022 bagi semester 1 tahun 1. Baiklah, saya mulakan dengan menerangkan tentang proses KPPB yang berlaku bagi khusus interdisiplin ini. Pada peringkat awal, iaitu beberapa minggu sebelum SEM baru bermula, semua pensyarah-pensyarah yang terlibat mengajar khusus ini melalui bengkel bimbingan KPPB dan DLO, duduk bersama-sama merungkai serta merangkai MK bagi kedua khusus ini, iaitu EDUP 3093 dan EDUP 3103. Seterusnya kami juga menjalankan perancangan PDP KMR bagi interdisiplin kedua khusus ini sehingga membawa kepada pelan pembelajaran bermakna yang kami jalankan secara backward design diterjemahkan ke dalam DLO yang dibangunkan ini. Jadi hasil daripada merungkai dan merangkai setiap elemen HPK bagi kedua khusus ini, kami telah menganalisis hasil pembelajaran iaitu berkaitan tentang pengetahuan, kemahiran, mikro dan makro. Seterusnya sehingga terbentuklah the big idea bagi khusus interdisiplin ini iaitu ideologi ilmuwan pemangkin teras kepribadian mulia. Berikut merupakan model yang mewakili the big idea yang telah dijelmakan dan terdapat 5 essential question seperti yang ditunjukkan ini yang bertujuan untuk menjawab the big idea. Seterusnya kami juga menentukan bentuk tugasan berdasarkan HPK yang telah digariskan dalam kedua-dua MK serta evidence-evidence lain yang diperlukan bagi mencapai the big idea yang telah kami sama-sama tetapkan. Justru antara tugasan yang kami dapati boleh diinterdisiplinkan ialah tugasan bagi penulisan esei yang mana kedua-dua khusus ini menetapkan bentuk tugasan pentadsiran yang sama dan sesuai digandingkan. Tugasan pentadsiran berterusan ini merangkumi HPK yang ketiga bagi EDUP 3093 dan merangkumi HPK yang kedua bagi khusus EDUP 3103. Selain daripada itu, kami juga merancang untuk menjalankan aktiviti interdisiplin yang memfokuskan kepada HPK yang keempat bagi khusus EDUP 3093 dan HPK yang ketiga bagi khusus EDUP 3103, iaitu dengan melaksanakan satu webinar ataupun forum secara atas talian yang bertemakan pendidikan bertaraf global teras kemakmuran negara. Berikut adalah Google Site bagi khusus interdisiplin EDUP 3093 dan EDUP 3103. Ini dibangunkan bagi memudahkan penyampaian maklumat dan pengumpulan evidence bagi kedua-dua khusus ini. Dan istimewanya DLO ini kita bangunkan bersama-sama dengan pelajar, yang mana kami percaya bahawa pelajar juga bertindak sebagai co-learner dan co-designer dalam proses pengajaran. Di samping, terdapat juga kerjasama erat daripada semua pensyarah-pensyarah yang mengajar kedua-dua khusus ini. Ini juga adalah antara 3 komponen utama dalam model pembelajaran murid, iaitu antaranya perhubungan, belajar cara belajar dan juga aspirasi. Dalam proses pembelajaran bagi kedua-dua khusus ini, pelajar-pelajar juga diberi peluang untuk bersama-sama merancang perjalanan aktiviti PDP kami kerana kami percaya bahawa pelajar juga perlu merasakan tanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka. Pelajar juga menetapkan aspirasi mereka dengan menjalankan reflektifkan diri
Alright, dengan menghasilkan one page tentang falsafah diri mereka sebagai seorang manusia, pelajar dan bakal guru setelah mereka mempelajari tentang falsafah perkembangan pendidikan Malaysia dan psikologi perkembangan anak-anak dan remaja. Dan ini kita jalankan di awal pembelajaran dan kita akan review semula pada akhir pembelajaran. Bersama-sama ini kita juga dapat melihat adakah aspirasi yang mereka inginkan tercapai atau tidak. Dan ini juga termasuklah dengan refleksi kompetensi global 6C mengikut rubrik yang telah disediakan. Dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusatkan pelajar, pemanfaatan digital yang mana platform Google Classroom bagi kelas masing-masing serta aplikasi sosial seperti penggunaan WhatsApp ataupun Telegram group kelas amatlah memudahkan untuk komunikasi kami secara berkesan antara kami dan pensyarah dan pelajar. Kami juga melaksanakan pelbagai strategi dalam proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran seperti PAK 21 iaitu seperti gallery work dan sebagainya. Mereka bentuk tugasan tutorial dan juga e-pembelajaran secara scaffolding dan juga pembelajaran terarah secara kendiri. Ini sekaligus dapat memastikan penglibatan aktif pelajar sepanjang proses PDP ini berlangsung. Aktiviti yang dijalankan bagi mencapai HPK juga telah memanfaatkan penggunaan digital secara total, yang mana kami bersyarah amat menggalakkan pelajar-pelajar mengakses teknologi yang ada untuk mencari maklumat dan juga memudahkan mereka menganalisis serta membentangkan isi kandungan khusus. Nah, kita seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar kita ni sangatlah mahir menggunakan teknologi. Malah mereka lebih cekap dalam mengendalikan pelbagai aplikasi secara atas talian. Oleh itu, kami beri peluang dan ruang kepada pelajar-pelajar ini untuk meneroka dan seterusnya mengaplikasikan pelbagai jenis aplikasi seperti Padlet, Canva, Google Slide, Google Doc, Jamboard, YouTube, Google Meet dan sebagainya. Ini bukan sahaja dapat menggalakkan keterlibatan pelajar, malah pemanfaatan digital ini membantu pelajar untuk melakukan tugasan dengan lebih mudah serta lebih berfokus. Selain itu, para pelajar ini juga dilatih untuk membina hubungan bermakna dengan orang luar selain daripada kami pensyarah-pensyarah yang bertindak sebagai rakan pembelajaran. Antara aktiviti dalam pembelajaran bermakna, rakan pembelajaran jemput adalah seperti mereka menjalankan temu ramah dengan bekas guru mereka sendiri, yang mana mereka bertanyakan tentang peranan guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah. Selain daripada itu, pihak kami juga ada menjemput rakan pembelajaran lain seperti pakar-pakar daripada TS25 seperti Dr. Syaridah Haji Rozali untuk sama-sama mengajar ataupun kita panggil sebagai co-teaching bagi salah satu topik dalam kursus ini. Rakan pembelajaran daripada universiti tempatan lain seperti daripada Universiti Malaysia Perlis dan juga daripada IPG kampus lain iaitu IPG Kampus Bahasa Melayu juga terlibat dalam aktiviti interdisiplin yang mana pelajar-pelajar ini telah berjaya menganjurkan satu webinar yang bertemakan pendidikan global teras kemakmuran negara. Panel yang dijemput ini adalah panel yang pakar dalam bidang yang mana mereka sudi berkongsi ilmu kepada para pelajar bagi memastikan penguasaan mereka dalam kursus ini supaya pengajaran ini lebih bermakna. Saya juga kagum dengan kesungguhan pelajar-pelajar saya ini untuk meluaskan jaringan rakan pembelajaran kepada rakan global yang mana aktiviti ini diilhamkan sendiri oleh pelajar dalam sesi perbincangan tutorial tentang salah satu topik berkenaan isu-isu global yang sedang berlaku di dunia. Maka pelajar-pelajar ini telah mengambil inisiatif dan berjaya membina hubungan dengan rakan global antaranya daripada Indonesia, Mesir, Australia dan sebagainya bagi membincangkan tentang isu ataupun masalah global yang berlaku di luar negara. Berdasarkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan sepanjang semester ini, kita cuba untuk membantu pelajar kita bagi meningkatkan kompetensi pelajar berdasarkan model kompetensi 6C. Antara contoh aktiviti scaffolding yang dijalankan bagi pembinaan karakter atau siasat kewarganegaraan terutamanya sebagai seorang bakal guru dalam dunia global adalah melalui sesi temu ramah dengan bekas guru mereka sendiri maupun melalui jalinan rakan global.
Pelajar bukan sahaja mencari maklumat daripada rakan pembelajaran, malah mereka juga berusaha untuk membangunkan karakter mereka sebagai guru berkepribadian mulia yang bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Aktiviti seperti penganjuran webinar yang mana mereka rancang sendiri dan dilaksanakan oleh pelajar bermula daripada menyediakan dan membentangkan kertas kerja, mencari dan menghubungi sendiri profesor serta rakan-rakan pembelajaran sehinggalah mengendalikan sesi FB Live menggunakan aplikasi StreamYard ini didapati banyak memberi peluang pelajar untuk berkolaborasi, berfikir secara kritis dan juga kreatif serta mampu meningkatkan kemahiran berkomunikasi mereka. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian daripada saya. Semoga apa yang dikongsikan ini adalah bermanfaat dan boleh menjadi inspirasi kepada hadirin sekalian. Sekian, terima kasih.